If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Demam siri ini telah kembali. Kali ini, Ginola nak bagi tahu serba sedikit info mengenai satu siri Netflix yang telah pun popular di seluruh dunia, iaitu Money Heist. Setelah musim keempat telah pun tamat siarannya pada April 2020, peminat-peminat tegar siri ini telah dikejutkan dengan musim terbaru siri ini yang telah pun ditayangkan pada 3 September 2021 baru-baru ini. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil: mantenerse vivo. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectora. Money Heist atau bahasa Sepanyol La Casa de Papel, The House of Paper adalah siri drama televisyen Sepanyol berunsurkan jenayah rompakan yang dicipta oleh Alex Piña. Siri ini mengisarkan dua misi mencuri yang telah lama dirancang dan diketuai oleh Profesor, iaitu Alvaro Morte yang telah lama berhasrat dan membuat perancangan yang amat teliti untuk merompak Royal Mint of Spain dan juga Bank of Spain untuk mencetak 2.4 euro bilion dalam waktu kurang dari 11 hari tanpa menumpahkan setitis darah sekalipun. Kumpulan itu telah menculik seramai 67 tebusan termasuk anak perempuan Duta Besar Britain. Dia telah merekrut 8 di antara penjahat tertinggi negara Sepanyol. Siri ini telah ditayangkan sebanyak 15 episod di Spain's Antena 3 di Sepanyol dari 2 Mei 2017 sehingga 23 November 2017. Pada mulanya, pihak produksi ingin membahagikan siri ini kepada dua bahagian, tetapi setelah bahagian kedua mula ditayangkan, sambutan yang diterima tidak begitu menggalakkan di sana. Jika tidak kerana Netflix yang telah mengambil siri tersebut untuk ditayangkan di platform mereka pada penghujung tahun 2017, mungkin itu akan menjadi satu pengakhiran buat La Casa de Papel. Mereka telah memampatkan siri itu menjadi episod yang lebih singkat dalam 2 musim dan mengarahkan pihak produksi menjalankan penggambaran untuk bahagian ketiga dan keempat. Kini, La Casa de Papel telah menjadi satu fenomena global di seluruh dunia yang telah mengilhamkan memes, kostum Halloween dan muzik melalui lagu Bella Ciao terutamanya. Amazing. You know, and sometimes I'm right, sometimes I'm not at all. Celine Oliveira ataupun Tokyo adalah salah satu protagonis utama siri Netflix Money Heist dan juga sebagai pencerita iaitu narrator bagi siri ini. Dia adalah anggota kru rompakan Royal Mint of Spain. Semenjak usia 14 tahun lagi, dia sudah mula masuk ke dalam dunia jenayah bersama teman lelakinya yang berusia 28 tahun ketika itu. Berdua, mereka telah berjaya melakukan 15 rompakan. En alguna secuencia por encima de la muerte y por tal, no sé cuánto, entonces yo creo que va por ahí. Psicópata puede ser divertidísimo. Sergio Marquina yang lebih dikenali sebagai The Professor atau El Profesor adalah dalang yang bertanggungjawab untuk mengatur rompakan di Royal Mint of Spain dan kemudian mengawasi rompakan Bank of Spain dari jauh yang pada awalnya telah dirancang oleh Berlin. Profesor telah belajar dan merancang rompakan sejak kecil lagi. Pada usia 19 tahun, dia telah berhenti untuk memperbaharui kad pengenalannya agar tidak didaftarkan di Spanyol. Tiene toda la pinta. Esa debe ser Eso mía. es de él conduciendo la autocaravana. Igual Moscú. Raquel Murillo, lebih dikenali sebagai nama samaran Lisbon, adalah salah seorang inspektor polis Spanyol yang telah ditugaskan sebagai ketua pasukan semasa rompakan di Royal Mint of Spain. Setelah runtuhnya perkahwinan bersama Alberto Vicuna, iaitu juga pegawai polis, dia telah mengajukan perintah penahanan terhadap Alberto untuk mendapatkan hak penjagaan penuh anak perempuannya. Perhaps the Americans come to be to work with us and could be a wonderful a wonderful moment. Andres de Fonolosa, yang lebih dikenali dengan nama kodnya Berlin, adalah komando kedua dari rompakan Royal Mint of Spain. Dia juga merancang rompakan Bank of Spain pada tahun-tahun sebelumnya yang turut dikongsikan bersama Profesor dan Palermo. Dia hanya tahu bahawa ibunya mempunyai hubungan dengan lelaki lain dan mempunyai adik-beradik tiri iaitu Profesor dan telah didiagnosis dengan penyakit Helmers myopathy.
Sebelum ini, dia adalah seorang pencuri berlian dengan jumlah 27 rompakan terhadap kedai emas, rumah lelongan dan kenderaan perisai. Rompakan terbesarnya sebelum Royal Mint of Spain adalah sebanyak 434 berlian di Champs-Élysées, Paris. Dia dilahirkan sebagai Agatha Jimenez. Kerana hidupnya yang miskin, dia telah belajar untuk memalsukan wang pada usia 13 tahun. Semasa remaja, dia mempunyai teman lelaki yang kemudiannya menyebabkannya hamil. Teman lelakinya meninggalkannya setelah dia mengetahui mengenai kehamilannya itu. Jimenez telah melahirkan anak lelaki dan menamakannya Axel. Namun ketika Axel berusia 3 tahun, Pusat Khidmat Kanak-kanak mengambilnya setelah mengetahui bahawa Jimenez adalah pengedar dadah. Aparecen unos especies de geos de Netflix aquí. Anda, coño, ¿cómo que? Ok, Google. Yo soy tu padre. Aníbal Cortés, juga dikenali dengan nama samarannya Rio, telah dilahirkan pada tahun 1997 di Getafe. Nama panggilan yang diberikan oleh ibunya adalah Rayo, yang bermaksud kilat dalam bahasa Sepanyol. Seawal usianya muda, dia sangat berminat dengan komputer dan telah mula belajar membuat kod program pada usia 6 tahun. Dia juga sering mengurung diri di biliknya selama berjam-jam untuk menjadi seorang penggodam. Pada tahun 2010, dia telah melakukan banyak serangan cyber secara profesional sehinggakan polis tidak dapat mengesannya dan telah mencuri data perbankan serta menyerang server Amerika Utara. El mundo. No hay más detrás. Si no has visto La Casa de Papel, puede ser hiperconocido para unos y nada conocido para otros. Claro, entonces yo recuerdo estar de fiesta. Esto es muy gracioso, estar de fiesta y había Daniel Ramos, yang lebih dikenali dengan nama samarannya Denver, dibesarkan oleh bapanya Moscow. Moscow telah meninggalkan ibu Denver kerana terlibat dengan penggunaan dadah. Selama bertahun-tahun, Moscow mendorong Denver untuk mempercayai bahawa ibunya sendiri yang meninggalkannya. Es por amor, claramente, porque Mónica se enamora perdidamente de Denver y bueno, se habla mucho de que es el síndrome de Estocolmo y de ahí viene mi nombre. Y yo creo que eso sí que ha sido como la... Monica Gastambide atau dikenali sebagai Stockholm bekerja sebagai setiausaha Royal Mint of Spain sehingga dia dijadikan tebusan oleh perompak. Monica seorang yang berpendidikan tinggi dan cepat belajar. Dia hanya mengambil masa selama 6 minggu sahaja sebagai persiapan untuk mendapatkan pekerjaan di Royal Mint of Spain. Semasa bekerja sebagai setiausaha di sana, dia telah memulakan hubungan sulit dengan Arturo Roman. Sewaktu kejadian rompakan sedang berlangsung, dia telah jatuh cinta kepada Denver yang menjaganya ketika dia disembunyikan di dalam peti besi. Dia kemudian akhirnya menjadi perompak di bahagian 3 dan 4 siri ini ketika dia memutuskan untuk melarikan diri bersama kru tersebut. No solo que creo que tiene sentido una nueva temporada de Casa de Papel, creo que tiene sentido hacer como 10 temporadas de Casa de Papel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ah, sí? El mundo necesita series como... Mirko Dragic, yang dikenali dengan nama samarannya Helsinki, adalah salah seorang perompak Royal Mint of Spain dan Bank of Spain. Dalam rompakan Royal Mint, Helsinki ditugaskan untuk mengawasi tebusan, terutamanya Arturo. Helsinki dilahirkan di Serbia dan juga merupakan seorang tentera dalam perang Yugoslavia bersama sepupunya Oslo. Espectacular. Y tengo gente que me quiere alrededor y gente a la que quiero, pues estoy de puta madre. Y Jovic, ¿conocías, habías visto la... Bogota adalah watak yang muncul sebagai watak utama pada musim 3 dan 4. Dia adalah seorang jurukimpal terbaik di dunia dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rompakan di Bank of Spain. Dia adalah anggota utama yang bertugas di samping Nairobi dan memimpin kumpulan yang mencairkan jonggong emas di Bank of Spain. Dengan kemahirannya, mereka berjaya mengeluarkan emas dari peti besi yang telah tenggelam. Dia telah meletakkan bom di bawah air ketika berada di dalam peti besi yang tertutup. Mengimpal di bawah air tanpa menggunakan tangki oksigen sehingga membolehkan mereka untuk bergerak ke fasa seterusnya seperti yang telah dirancang. Pada musim keempat juga, dia telah jatuh cinta dengan Nairobi. Fallecimiento de Berlín hasta el encuentro posterior con el profesor de sufrimiento en 2 minutos. Así que tenía que poner como... Tin Berote, juga dikenali dengan nama samarannya Palermo, dilahirkan di Buenos Aires di Argentina dan telah mengenali Berlin sekurang-kurangnya 10 tahun. Sebelum rompakan kedua, dia pernah tinggal di Palermo, Itali dan dia juga adalah seorang jurutera terlatih. Una nueva idea, la banda un poco reorganizada con nuevos personajes y es muy chulo también la relación nueva entre... Jakov, yang lebih dikenali dengan nama kodnya Marsile,
muncul sebagai watak berulang pada musim ketiga dan juga sebagai salah satu watak utama pada musim keempat. Dia tidak pernah masuk ke dalam Royal Mint of Spain maupun Bank of Spain tetapi membantu kru dan juga profesor dari luar. Dia adalah seorang pembunuh upahan dan juga mampu bertutur dalam bahasa Sepanyol, Jerman, Inggeris, Perancis, Itali, Kroasia dan Serbia. Marcel adalah rakan lama kepada Berlin kerana dia turut hadir di Majlis Berlin dan Tatiana. Dia turut mempunyai seekor musang kecil yang diberi nama Sofia. Valencia, Moon Valencia. Tío, un brazalete de capitán, esto no se lleva todos los días, Grande, vamos a ganar. Arturo Roman adalah pengarah Royal Mint of Spain sebelum peristiwa rompakan berlaku. Arturo telah berkahwin tetapi mempunyai hubungan sulit dengan setiausahanya iaitu Monica Gastambide. Dia turut dihantar untuk menggali terowong yang menuju ke sistem pembetungan di bawah Royal Mint of Spain. Dia juga sentiasa menghadapi masalah dengan kru-kru rompakan kerana sering cuba untuk melarikan diri tanpa memikirkan keselamatan tebusan lain. Dia juga sukakan perhatian seperti yang telah ditunjukkan pada musim keempat. Dia mengatakan bahawa dia ingin menjadi hero untuk menyelamatkan tebusan lain. Todos los sentidos abiertos para ver una historia nueva, trepidante, de acción, que todo transcurre en 90 horas. Eso. Gandia pada mulanya adalah salah seorang tebusan di Bank of Spain tetapi dia berjaya melarikan diri setelah mengikuti tips yang diberikan oleh Palermo. Dia juga adalah bekas ketua keselamatan di bank tersebut. Setelah berjaya melarikan diri, dia telah bergabung dengan polis dalam usaha untuk mengesan kru rompakan tersebut. En el momento en el que mis repres apostaron por mí, porque yo todavía no había terminado de estudiar arte dramático, vinieron a Málaga, me vieron en una función y cuando vine a Madrid pues Julia juga dikenal dengan nama kodnya Manila, bergabung dengan kru rompakan setelah Moskow dan Denver meminta izin kepada profesor untuk membawanya masuk kerana mereka telah berjanji kepada ayahnya iaitu Benjamin untuk menjaganya. Walaupun dia tidak terlibat dalam rompakan Royal Mint of Spain, dia telah menjadi kru pada rompakan di Bank of Spain. Tugasnya adalah menyamar menjadi tebusan dan menjadi informer kepada kru-kru lain untuk mengawal mereka. Lo que es cómo es el juego con el poder de la mano. ¿Cómo es el juego con el poder de la mano? Si no estás subyugado al poder, es decir, si formas parte del... Alicia Serra adalah seorang inspektor polis pasukan polis Spanyol. Dia telah dibawa masuk untuk menghentikan rompakan di Bank of Spain. Dia juga yang bertugas untuk menyoal siasat Rio ketika dia ditahan pada musim ketiga. Pada musim keempat, dia telah melemparkan semua tuduhan terhadapnya terhadap Kolonel Tamayo dan juga kerajaan Spanyol. Dia kemudian akhirnya dipecat dari jabatan polis dan Tamayo telah memerintahkan pihak berkuasa untuk mencarinya. Pada musim pertama, apabila mereka mula menjumpai pasir di dalam peti besi Royal Mint of Spain, mereka mula menyanyikan lagu tersebut. Ia melambangkan harapan dan juga kepercayaan bahawa mereka mempunyai pilihan untuk melarikan diri dengan duit yang telah dicuri. Bella Ciao dimainkan berulang kali di mana profesor turut menyanyikannya bersama adik-beradik tirinya iaitu Berlin. Ia kemudiannya menjadi satu imej untuk menunjukkan kemenangan, kekacauan dan keganasan di dalam siri itu. Bagaimanapun, sebelum karakter rekaan itu muncul di Netflix, lagu Bella Ciao pada asalnya adalah lagu protes rakyat Itali pada akhir abad ke-19 yang dinyanyikan oleh pekerja Mondina sebagai protes terhadap keadaan kerja yang kasar di sawah padi di bahagian utara Itali. Kemudian ianya telah diubah suai dan diambil sebagai lagu terhadap penentangan antifasis, iaitu gerakan politik yang menentang ideologi melampau kumpulan ataupun individu oleh puak Itali antara tahun 1943 hingga 1975 semasa Perang Dunia Kedua. Sejak musim pertama, perompak yang berada di dalam siri ini telah menggunakan topeng menyerupai artis Spanyol iaitu Salvador Dali yang mempunyai misai yang agak istimewa. Mereka memakai topeng ini kerana Dali telah menterjemahkan banyak karya semasa gerakan Dada Zurich yang berlaku pada awal abad ke-20 dan kesemuanya adalah mengenai penolakan terhadap masyarakat kapitalis moden. Selain daripada melakukan rompakan, perompak di dalam siri ini juga merancang untuk mengagihkan kekayaan mereka untuk menaikkan sistem kapitalis masyarakat setempat. Hal ini secara tidak langsung sejajar dengan falsafah Dali pada zaman dahulu menurut perompak-perompak tersebut. Ada sebab mengapa mereka memilih warna merah, bukan hijau, biru, kelabu atau warna-warna lain.
Menurut Michael Pastore-Reid, The History of Colour, warna merah melambangkan cinta, nafsu, kemarahan dan apa sahaja yang berkaitan dengan kekuatan hidup kita. Warnanya juga bersesuaian dengan vibe siri tersebut sebagai emosi dan semangat yang tinggi terhadap semua ahli kru rompakan tersebut. Merah juga dikaitkan dengan kekayaan dan kemewahan. Di samping itu, warna merah juga mempunyai signifikan terhadap politik. Setelah beberapa revolusi di seluruh dunia seperti di Perancis tahun 1770-an dan Cuba tahun 1950-an, warna itu sering digunakan untuk melambangkan kebebasan baru. Berikut merupakan lokasi-lokasi yang menjadi plot utama siri ini. Di sinilah duit euro dicetak. Bangunan Royal Mint of Spain yang sebenar bukanlah seperti di dalam siri ini, tetapi sebenarnya terletak di Majlis Penyelidikan Nasional Spanyol. Adalah bank pusat di Spanyol. Ini adalah lokasi rompakan untuk musim ketiga, 4 dan juga 5. Rumah Toledo adalah lokasi di mana kru-kru mereka tinggal selama 5 bulan sebagai persiapan untuk merompak Royal Mint of Spain. Rumah ini agak terpencil dari kawasan sekitarnya. Bilik yang paling diingati adalah bilik darjah. Dinding bilik tersebut diliputi dengan segala perancangan untuk rompakan tersebut dan juga terdapat sebiji model Royal Mint of Spain. Biara San Giovanni adalah biara di Itali di mana Berlin tinggal pada tahun-tahun sebelumnya. Dia merancang rompakan Bank of Spain di sana dan berkahwin dengan Tatiana. Menurut pencipta asal, profesor yang sepatutnya menjadi pencerita ataupun narator untuk siri ini, tetapi mereka merasakan ia terlalu narsistik. Kemudian Moskow dan akhirnya Tokyo telah dipilih setelah mereka menyukai perspektif feminin yang dimiliki wataknya. Untuk mencetak note bank yang nampak realistik, produksi menggunakan mesin cetak yang digunakan untuk mencetak surat khabar Spanyol iaitu ABC Newspaper. Dalam proses menyiapkan siri ini, sebanyak 300 lokasi di 7 buah negara iaitu Spanyol, Thailand, Denmark, Panama, Portugal, Itali dan Britania Raya. Menggunakan kod nama berdasarkan nama bandar diinspirasikan daripada kod warna yang digunakan di dalam filem Reservoir Dogs pada tahun 1992. Image Tokyo diilhamkan daripada watak Natalie Portman iaitu Matilda dalam filem Leon pada tahun 1995. Menurut penulis iaitu Javier Gomez Santander, topeng Dali bukan satu-satunya pilihan mereka. Pada mulanya, mereka lebih menginginkan image Don Quixote diketengahkan yang melambangkan kegilaan, genius dan romantik, tetapi akhirnya memilih Dali kerana nampak lebih menyelah. Sebanyak 6,000 jongkong emas telah dihasilkan sebagai props untuk siri ini, sementara 1 juta bil 50 euro dicetak untuk dijatuhkan di atas jalan di Madrid. Sepanjang 41 episod yang telah ditayangkan, mereka telah menggunakan sebanyak 275 senjata berbeza untuk melakukan adegan aksi. Alvaro Morte atau Profesor sebenarnya tidak memakai cermin mata. Tidak biasa menggunakannya, dia selalu membetulkan cermin mata tersebut secara berulang kali dan akhirnya produksi telah menggunakan gesture tersebut sepanjang siri itu kerana keunikannya. Neymar juga pernah menjadi cameo dalam siri ini. Money Heist musim kelima terdiri daripada 10 episod keseluruhan, menjadikannya musim yang terpanjang sejak bersiaran buat pertama kalinya. Tetapi Netflix telah memutuskan untuk membahagikan musim ini kepada 2 bahagian yang berasingan. Musim kelima bahagian pertama sedang ditayangkan dan terdiri daripada 5 episod. Manakala 5 episod terakhir, bahagian kedua dianggarkan akan ditayangkan pada 3 Disember 2021. Menurut sinopsis rasmi yang telah dikeluarkan oleh Netflix, permulaan cerita untuk musim kelima adalah kru-kru tersebut berada di dalam keadaan yang paling mengerikan apabila mereka masih lagi berada di Bank of Spain dengan kehadiran tentera yang bersedia untuk menyerang mereka pada bila-bila masa. Selain itu, Profesor juga telah ditangkap dan dia juga seperti buntu untuk mencari jalan keluar daripada masalah yang sedang mereka hadapi. Sama seperti produksi lain, penghasilan untuk musim kelima menghadapi sedikit masalah disebabkan pandemik COVID-19 yang sedang berlaku di seluruh dunia ketika ini. Tetapi Pinya, iaitu pengarahnya, mengatakan halangan tersebut telah mencabar mereka untuk memikirkan sesuatu di luar kotak untuk menghabiskan bahagian akhir siri. Kali ini, kami lebih fokus pada emosi setiap watak kerana ini adalah satu perjalanan sentimental yang menghubungkan mereka dan juga kita sebagai penonton. Siri ini kini memegang rekod tertinggi sebagai siri bukan Inggeris yang paling banyak ditonton di Netflix. Musim keempat Money Heist telah berjaya memperoleh sebanyak 65 juta tontonan luar biasa di seluruh dunia dan sehingga Ogos 2021 masih menguasai 10 tangga teratas di seluruh dunia. Bagi mereka yang tidak tahu, terdapat juga sebuah dokumentari yang telah dihasilkan pada 3 April 2020 bertajuk Money Heist: The Phenomenon.
Dokumentari ini mengisahkan bagaimana siri ini berjaya menjadi sebuah siri yang meletup dan menjadi fenomena di seluruh dunia. Ia juga turut memaparkan pelakon dan juga pencipta siri ini secara keseluruhan, memberikan penonton satu gambaran yang menakjubkan. Que a mí la gente me pare por la calle. Apoyando esta serie. Pues es bastante impresionante. Es muy emocionante que la gente coja tu trabajo y lo convierta en algo suyo. Demuestra que las historias son infinitas y que la gente tiene muchas ganas de que se las cuentes. ¡Corta! Bagi mereka yang masih belum menonton siri ini, anda boleh cuba untuk menonton dan sudah pasti anda tidak akan kecewa dengan siri ini. Ginola juga sudah menonton siri ini dan apa yang boleh Ginola beritahu adalah keseluruhan penceritaan siri ini sangat memuaskan, energetik, suspens, penuh drama dan aksi. Tidak hairanlah ia menjadi satu fenomena di seluruh dunia sejak pertama kali ia ditayangkan. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share untuk mendapatkan lagi info-info berkaitan yang menarik daripada Ginola Studio. Sekian, terima kasih. Lost my time, my life is going